Hey guys, Assalamualaikum. Nama aku Arif. Jadi pada baru-baru ni aku ada buat satu video review tentang anime Detective Conan kan. Dan hari ni aku nak share dengan korang satu episod yang aku rasa korang wajib tengok dalam siri anime Detective Conan ni. Okay, so episod ni boleh kata dekat korang yang episod ni memang sangat gempak dan sangat epic lah untuk korang tengok. Episod yang aku maksudkan ialah episod 345. Okay, so episod ni bermula apabila Kogoro Maori dan juga Shinichi Kudo mendapat satu jemputan ke satu pesta. Nama pesta tu pesta hantu. So pesta tu dibuat di atas satu kapal lah. Surat ni dihantar ke pejabat Kogoro Maori dan juga ke rumah Shinichi Kudo. Bila Conan dia ambil surat tu, dia tengok surat tu, dia baca, tapi ada satu benda yang pelik. Jemputan tu bukan di atas nama Shinichi Kudo tetapi di atas nama Edogawa Conan. Kenapa surat tu atas nama Conan kan, si Conan ni? Jadi bila dia tengok surat tu dihantar oleh seorang yang bernama Vermont. Conan ni pun dia pergilah tanya dekat Haibara tu kan. Dia tanya dekat Haibara, kenal tak orang yang bernama Vermont ni? Okey, jadi bila Haibara ni dia dengar nama Vermont ni, tiba-tiba dia punya muka tu, dia punya reaksi muka tu jadi pucat, jadi takut macam tu. Jadi daripada situ Conan ni dia dapat tahu yang sebenarnya Vermont ni ialah salah seorang daripada ahli Black Organization. Jadi bila si Conan ni dia dapat tahu yang Vermont ni merupakan salah seorang daripada ahli Black Organization, dia jadi excited lah untuk nak pergi ke pesta tu sebab dia nak mendapatkan lebih lagi maklumat tentang Black Organization ni. Conan ni dia excited nak pergi ke pesta tu, tapi Haibara ni dia menentang keputusan Conan untuk pergi ke pesta tu sebab dia risau akan keselamatan si Conan ni. Jadi bila Haibara ni menentang keputusan Conan, si Conan ni membuat keputusan untuk menembak Haibara ni dengan jam bius dia untuk membuatkan Haibara pengsan supaya Haibara ni dia lebih tenang lah. Jadi si Conan ni pun membuat perancangan dia untuk ke pesta tu bersama dengan Profesor Agasa dan juga kawan dia iaitu Hattori. Okey, lepas tu bila Haibara ni dia sedar daripada pengsan tadi, dia pun perasan yang dekat rumah dia ni macam tak ada orang. Jadi dia tahulah yang Conan ni sedang membuat satu perancangan untuk pergi ke pesta tu. Haibara ni pun cuba untuk mengesan di mana lokasi Conan ni dengan menggunakan alat pengesan, tetapi alat pengesan tu dah pun disorok oleh Conan. Jadi dia pun tak dapatlah mencari lokasi Conan ni berada. Lepas tu tiba-tiba Haibara ni dia mendapat satu panggilan daripada Araide Sensei. Bagi korang yang tak tahu Araide Sensei ni dia seorang doktor lah. Jadi bila Haibara ni jawab panggilan tu, Araide Sensei ni mengatakan yang dia nak datang ke rumah Haibara untuk mengambil Haibara untuk dibawa ke klinik atas arahan Profesor Agasa. Sebab masa tu Haibara ni dia sedang demam tau. Lepas tu Haibara pun kata okey lah. Jadi dia tunggu di rumah Profesor Agasa sebelum dia diambil oleh Araide Sensei. Jadi masa dia tengah menunggu tu, tiba-tiba loceng rumah dia tu berbunyi. Jadi bila loceng rumah dia tu berbunyi, dia pun pergi nak buka pintu kan. Bila dia buka pintu tu, dia terkejut bila dia tengok yang bukan Araide Sensei yang datang tapi Jody Sensei. Jody Sensei ni ialah seorang guru yang mengajar di SMK Titan, yang dia mengajar kat sekolah Ran dan juga Shinichi dah. Dia senang cerita kan. Jadi Jody Sensei pun menjelaskan kepada dia yang sebenarnya Araide Sensei ni dia tak dapat datang sebab ada urusan lain. Araide Sensei ni menyuruh Jody Sensei ni untuk mengambil Haibara pergi ke klinik. Tapi yang sebenarnya Araide Sensei ni dia datang tapi dia lambat sikit atas sebab-sebab tertentu. So korang kena tengoklah sebab dia kenapa kan. Bila Haibara ni dia nak pergi naik ke kereta Jody Sensei tu, kebetulan pada ketika tu Araide Sensei ni dia dah nak sampai dekat rumah Profesor Agasa ni dan dia nampak Haibara ni naik ke kereta Jody Sensei. Jadi Araide Sensei ni pun mengambil keputusan untuk mengikut Jody Sensei ni ke mana Jody Sensei ni nak bawa si Haibara ni. Sebab dia pelik lah kan, kenapa Haibara ni naik dengan Jody Sensei. Dan Jody Sensei pun menipu Haibara, mengatakan yang dia diarahkan oleh Araide Sensei untuk ambil. Dalam perjalanan tu Jody Sensei ni pun perasan yang dia ni sedang diikuti. Jadi Jody Sensei ni pun mengambil keputusan untuk memberhentikan kereta dan tegur dengan Araide Sensei. Dekat sini ada satu benda yang sangat best yang korang kena tengok, satu plot twist yang aku rasa korang takkan dapat bayangkan, yang korang tak boleh fikir apa yang akan berlaku. So korang kena tengok sendiri. Plot twist dia ni memang sangat-sangat gempak. Sebab tu aku kata episod ni memang sangat wajib untuk korang tengok. Dalam pada masa yang sama, aku kan cakap tadi yang Shinichi dan juga pakcik Kogoro tadi dia di invite untuk pergi ke satu pesta hantu tu kan.
Jadi dekat dalam pesta tu diorang kena pakai pakaian hantu, dan dekat dalam pesta tu kebetulannya ada berlaku satu kes pembunuhan. Shinichi Kudo telah pun berjaya untuk mengungkapkan siapa sebenarnya pembunuh yang berlaku dekat dalam kes tu, seperti biasa lah kan. Tetapi apa yang bestnya, dekat dalam episod ni Shinichi Kudo ni dia menyelesaikan kes dalam bentuk badan dia yang asal, iaitu bentuk Shinichi Kudo, dan juga dia telah pun membongkar identiti dia sebagai Shinichi Kudo ni kepada orang awam. Dan dekat sini orang ramai bila tahu yang Shinichi Kudo ni masih hidup, ramai yang terkejut sebab sebenarnya banyak rumours yang mengatakan yang Shinichi Kudo ni telah pun mati. Korang kena tengok sendiri episod ni. Aku memang sangat recommendkan episod 345 ni. Korang tengok, aku dah berpeluh-peluh dah sekarang ni sebab episod ni memang sangat gempak. Plot twist dia memang sangat-sangat gempak. Korang kena tengok sendiri. So aku rasa itu saja perkongsian aku untuk video pada kali ni. Video yang seterusnya aku akan kongsi lagi episod-episod yang menarik untuk korang tonton dalam siri anime Detektif Conan. Okay, aku Ari. Ciao.